Jadi untuk kelas hari ini kita continue yang lepas, di mana kita tengok kaitan relation antara proton, neutron dengan elektron. Kita dah tahu kedudukan proton di mana, neutron di mana dan elektron di mana berdasarkan model atomik yang moden tu lah kan, yang minggu lepas lah saya ajar kan. Ni okey, model ni kan. So, kita dah tahu kedudukan dia di mana. So kita tengok kaitan apa itu proton, neutron dengan elektron ni. Apa kaitan sesama dia orang ni. Okey. Hari tu saya ada maklumkan nombor atom tu apa kan, semua tu kan. Nombor proton apa kaitan dia dengan atom, nombor neutron. Okey. Untuk atomic number, okey. Untuk atomic number, nombor atom adalah sama dengan nombor proton. Nombor atom, okey. Nombor atom bukan bermaksud berapa banyak atom, tak. Nombor atom tu kalau awak tengok dalam elemen yang itu, ini nombor yang di atas ni, nombor 1, nombor 2, nombor 10 ni, nombor 5 ni, contohnya kan. Macam mana saya tahu ni adalah nombor atomik? Awak tengok legend lah, ni kita panggil legend lah. So nombor atom number. So semua elemen yang dilukiskan kat dalam ni, cuba tengok ni dulu. Ni adalah atom number. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Okey. Awak boleh tengok periodic table yang lain. Sekejap, saya buka. Okey. Periodic table yang lain, okey. Kita kena rujuk juga dia punya atomic number dekat belah mana dia letak. So nasibnya sama. Nasibnya samalah sebab dia sama dengan yang tadi. Tapi belah kanan dia lain. Ni valence charge. Tapi yang tadi relative atomic mass. Okay. Kat bawah ni atomic mass. Relative atomic mass tu samalah dengan atomic mass . So dalam table yang ni dia bagi kat bawah. Dalam table yang macam ni dia bagi di atas belah kanan. Nama di bawah. Kalau kat sini tadi nama di bawah. Okey. Kat atas tepi kanan ni adalah charge. Bawah daripada nama dia adalah atomic mass. So tadi kat sini bawah daripada nama tak ada apa-apa dah. So kena tengok dulu table apa awak rujuk. Sila baca dia punya cara nak baca setiap elemen tu macam mana. Panduan dia. Legend lah, kita panggil legend. Ataupun kalau awak pernah nampak plant keluar daripada sesuatu bangunan kan dia ada tulis anda di sini kan. Simbol ni apa maksud, simbol ni apa maksud. Itulah benda tu awak kena faham dulu sepatutnya kan. Samalah dalam periodic table mana-mana pun dia sepatutnya tunjukkan cara nak baca dia tu. Apa maksud nombor ni, apa maksud nombor ni, apa maksud kat atas ni, apa maksud kat atas ni. Itu semua. Okey. Okey. Seterusnya, so tadi yang nombor atom tu adalah samanya nombor dia dengan proton. So kena ingatlah, yang ni tak diberi, dia kena ingat. Nombor atom adalah sama nombor proton. Nombor atomic mass. The atomic mass yang duduk belah kanan atas tadi. Kalau yang tak ada warna tu dia duduk dekat belah bawah sekali. Atomic mass bukan tengah atas. Dia belah kanan Dia belah kanan atas kan tadi? Ya. Ingat nampak tengah tadi. Kat atas. Okey. Nombor dia panjang sangat. Itu lah. Lepas tu dia nampak panjang kan. Tak apalah. Yang penting awak tahu kat mana nak cari atomic mass. Okey. Ada yang duduk belah kanan atas. Yang
yang table yang satu lagi tadi saya tunjuk dia duduk kat bawah. Kan? So tengoklah kat mana kedudukan dia. So apakah maksud dia? Maksud dia adalah dia tu adalah berat atom tu sendiri yang mana mengandungi proton dan juga neutron. Maknanya campur proton dan neutron itu merujuk pada atomic mass lah. Okay. So nombor proton pula, tadi nombor proton kan? Proton, ini proton. Nombor proton pula dia sama dengan elektron. So shortcut saya nak tulis elektron saya buat macam ni Okay, so supaya awak kenal lah. E ada negatif. Simbol dia ke tu? Itu simbol saya lah. Saya malah nak tulis elektron panjang-panjang kan. So harap awak faham lah. Okay. Saya suka lukis simbol macam tu lah. Cikgu saya pun ajar macam tu dulu lah. Sebab tu saya pakai balik. Okay. So kena faham. Nombor atom adalah sama dengan nombor proton. Nombor atomic mass adalah sama dengan nombor proton campur neutron. Dan juga nombor proton adalah sama dengan nombor elektron. Okey. Contoh, saya nak tahu nombor atomic mass. Dia beri nombor proton dengan neutron. So mudah. Tambah sajalah kedua-dua ni kan. Okay. Tambah je lah. Kalau kata saya nak tahu nombor neutron. Tapi diberinya atomic mass dan proton. Jadi nombor atomic mass tolak nombor proton, dapatlah neutron. So lebih kurang macam tu lah dia punya relation. Okay, so kaitan antara ketiga-tiga ni. Sebab soalan ada tanya macam ni. Dia bagi macam tu. Okay, itu adalah atomic number, bawah adalah atomic mass. Ni tak tahulah dia refer pada table mana pula. Okay. So, kita assume dulu nombor bawah ni dia tak ada perpuluhan yang panjang-panjang tadi macam kat dalam table tu Kita just ambil range nombor bulat je. Okay. Kita ambil range nombor bulat. Maknanya tak ada point-point langsung. Okay. Kalau ada, kita just bundarkan je terus. Untuk jawab soalan ni sahaja. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak kira satu-satu barang kan. Takkan dah lah benda tu halus, kita bahagi 10 pula kan. 1.1 lah, payah pula nak kira nanti. So jangan peninggal lah soalan. Okay, so contoh kat sini, atomic structure untuk helium, nombor atom dia adalah 2, nombor atomic mass dia adalah 4. Okay. Betul ke kalau tengok pada sini? Kalau boleh nampak lah ni. Okay. Kat sini atas nombor 2, bawah ni 4.003. Okay. So lebih kurang lah nombor 4 tu kan. Atomic mass dia dekat bawah. Yang table tadi lah. Sebab tu setiap kali awak dapat table, tengok dulu ni. Tengok dulu legend dia. Macam mana nak baca table tu. Periodic table semua lain-lain Ada yang lain, ada yang pakai lebih kurang sama. Ada yang kadang-kadang duduk tepi ni, duduk di atas, ada duduk kat sini, ada duduk kat luar. Kita tak tahu lah. Okay. So hopefully awak faham. Dapat gambar ni, baca ni dulu, cari dulu apa maksud nombor sini, apa maksud nombor sini, apa maksud dekat tengah ni, nama dia. Okay. Lain-lain. Okay. So kat sini kalau saya tanya soalan tadi, berapa nombor atom, apakah nombor atomik dia? Nombor 2 lah jawapan dia kan. Berapakah nombor proton? Jawapan dia pun 2 lah sebab ikut definisi tadi nombor atom adalah sama nombor proton. Okey. Berapakah nombor neutron? Berapakah nombor neutron? Kita dah tahu proton. So 4 tolak 2 tolak dapat 2. So nombor neutron adalah 2. Okay. So jangan pening-pening, benda simple saja kat sini. Okay. So kalau saya list apa nombor proton, apakah nombor neutron, apakah nombor elektron. So awak boleh tahulah nombor proton adalah 2,
Nombor neutron adalah 2. Nombor elektron adalah 2. Nombor elektron ni adalah sama dengan nombor proton. So, jawapan dia 2, 2, 2. Okay, soalan biasa tanya macam tu lah. Okay. So, berapa nombor proton? Boleh beri kat saya. 17. Jawapan dia 17 lah. Nombor elektron? 17. Elektron 17 jugalah. Nombor proton adalah sama dengan elektron. Kan? ah, Nombor neutron? 18. Okay. Berapa? Seorang dah jawab 18. 18 Okay. 35 tolak. tolak 17 sama dengan 18. So, itu adalah neutron lah. Okay. Senang cerita, awak buat lagi question sendiri. Tak perlulah saya tunjuk. P campur N sama dengan nombor mass. P pula sama dengan E. So, kalau dah diberi mass, ni adalah mass. Okay, mass adalah 35. So, sini 35. Sini dah, kita nak neutron. Kita tahu proton 17 campur N. Bawa ke kanan, positif kan kat depan. So, N sama dengan 35 tolak 17 lah. So, dapat 18. Simple kan? Okay, simple. So, yang ni, nombor proton. 20. 20. Okay, 20. Siapa yang tak faham tolong bagi tahu saya. Jangan senyap je. Mohon respon lah. Jangan tak faham susah. Saya takut saya ajar cepat sangat ke apa. Nombor elektron? 20. 20 Neutron? 20. 20 juga. Kebetulan. Sebab 40 tolak 20, 20. Okay. Macam mana kan? Dah kebetulan. Bukan saya ajar ambil nombor je. Tidak. So, saya tunjuklah jalan kira. 10 tolak 20. Okay. So, ni adalah mass tolak nombor proton sama dengan nombor neutron. Okay. So, dia beralih dari duduk belah kanan dia jadi belah kiri. Okay, tak apa. Kita apply benda yang sama. Sini adalah atomic number. Sini tetap jadi mass. Sini dia jadi charge. So, saya beri satu definition baru kat sini kan. Okay, berapa nombor proton? 24. 24. Seorang je jawab. Nombor elektron? 24. 24. Neutron? 28. Tidak. Berapa? Berapa? Okay. So, nombor 1 jawapan anda betul, nombor 2 jawapan anda salah, nombor 3 jawapan anda betul. Kenapa salah? Okay. So, Elektron kan kena charge. okay. Elektron dia membawa charge apa? Elektron. Negatif. Okay. Charge elektron adalah charge negatif. Charge proton adalah charge positif. Okay. So, apa yang berlaku di sini adalah biasanya kalau ada positif ni bermaksudnya keseluruhan atom ni dia adalah positif charge. Kalau normal dia tak ada charge. Okay. Dan nombor kat sini plus kat sini merujuk kepada elektron punya nilai. Kalau cukup positif dan negatifnya, contoh proton 24, elektron 24, dia tak ada charge. Dia neutral. Tapi cerita dia sekarang ada charge. Cerita dia sekarang ada charge. Bila kata ada charge,
Okay. Saya tak boleh kata proton 25. Sebab dia kan positif kan. So Cik Nas, positif proton kan positif. So proton ni ada 25 lah. Kan? So sebenarnya tak boleh macam tu. Sebab proton ni membawa kepada nombor atom. Nombor atom tidak boleh berubah. Nombor atas ni 24 ni, nombor atomic number ni dia tak boleh berubah. Kalau dia berubah, dia bukan CR dah. Dia boleh berubah sebenarnya, tapi konsep dia tu jauh lagi lah untuk awak nak capai lah. Dia jadi radioaktif ke, macam tu lah, benda begitulah. Tapi cerita sekarang tak payah ambil benda-benda tu. Cerita dia, awak asas awak adalah nombor 24 ni tak boleh berubah. So kalau tak boleh berubah, tak boleh berubah, jadi elektron lah yang berubah. Saya pernah cakap kat awak, elektron boleh terlepas daripada dia punya petala dan boleh diterima daripada dia punya petala. Maknanya ada yang menambahkan elektron, ada juga yang terkeluar elektron. Okay. So disebabkan dia ni positive charge, so elektron lebih ke elektron kurang? Kurang. Okay. Ada seorang jawab kurang lagi? Ada yang cakap lebih? Kurang. Tak, saya tak kisah. Saya nak betulkan lah kalau kata awak. Awak cakap je nak positif ke nak tambah ke nak kurang sebenarnya. Cakap je. Nak kurang. Kurang kan? Kurang sebab apa? Elektron adalah negatif. Cuba bayang. Ada dua negatif, ada dua positif. Kalau negatif hilang satu, yang berkuasa di situ adalah positif sebab dia terlebih satu. So, charge dia jadi positif. Kan? Jadi, nombor elektron dia bukan 24, tapi 24 tolak 1. Sebab positif satu sajalah. Kalau tambah ni satu lah maksudnya. Kalau tak Cik Ding. Nas. Cik Nas. Kenapa tolak 1? Tolak 1. Sebab charge ni adalah positif 1 sebenarnya. Positif ni makna positif 1 lah. Nanti kita tengok positif dulu. Okey. Tolak 1 je lah maknanya, sebab yang ni sebenarnya dia positif 1. Tapi dia tak tunjuk nombor 1 lah. Dia tunjuk plus je. Okey, faham. Sebab tu dia kurang 1. Kalau dia tulis 2 dan kurang 2 lah. Positif 2. So nombor proton. Kejap nak salin. 12. Nombor proton 12. Oh, ada yang nak salin ke? Salin. Saya nak salin. Bukan. Yang MG tadi. Okay, Yang okay. MG. Yang ni. Boleh tak? Sorry kalau terlaju. Tak apa. Okay. So, kita kenal dulu. Ini adalah nombor atom. Nombor atom. Ini adalah mass. Okay. So, proton 12 lah. 12. Elektron 12 tolak 2. 10. 12 tolak 2. Saya lebih suka orang jawab penuh ni lah. Okay, sebab dia faham. Kalau tiba-tiba 10, saya takut orang lain yang faham, yang tak faham tu takut dia main sebut. 12 tolak 2, 10. Sebab dia positif 2. Okay, dia kurang 2 elektron. Dia terhilang 2 elektron. Neutron 24 tolak 12. 24 tolak 12. Sama dengan 12. So 12, 10, 12 lah. Minta maaf kalau dengar bunyi kat belakang. Anak saya dengar menangis ni. Ada dengar ke? Ya Allah. Pelajar. Ada. Okay. So itulah sedikit exercise. Boleh rujuk pada saya punya. Cik Nas, Ya. nanya boleh tak? Kejap. Simpan soalan tu kejap. So soalan apa tadi tu bolehlah rujuk soalan-soalan dia kat dalam modul saya ni Okay. So soalan dia apa? Macam mana kita nak tahu yang mana no atom dengan atom mass? Okay. Nak tahu, okay, dalam soalan macam ni
biasa atas nombor atom lah. Bawah nombor atomic mass. Melainkan diberitahu. Okey. Okey. Dan juga atas kanan ni dia akan beritahu lah ni charge lah. Okey. Okey, Dia akan tak, dia ni adalah standard, ni standard. Kalau diberitahu bawah adalah nombor atom, atas adalah mass, tu dia akan bagi tahu. Okey. Biasanya dia tak bagi pun macam ni. Dia beritahu je. Berikan nombor proton, elektron dan neutron bagi sulfur. Dia tak bagi atas ni bawah ni apa. Sebab dia bagi dah table ni. Faham tak? Sebab table ni duduk kat belakang soalan test awak. Kalau Cik Nas tengok yang periodic table yang mana? Yang mass tu. Yang atas ke yang bawah? Yang atas ke yang bawah maksudnya? Oh, mass. Tengok mass. kalau dia bagi yang ni adalah mass bawah lah. Kena tengok table ni. Kena tengok table ni. Table ni beritahu mass kat mana? Bawah kan? So bawah. Okay. Kalau table tu dia beritahu mass kat tepi kanan macam tadi tu kan? Kanan lah. Kena tengok kat situ lah. Okay. So kalau macam Cik Nas ni ada sampai 32.006 macam saya cakap tadi, kita nak kira sebiji-sebiji. Kita tak nak ada point-point. So kita bunda jadi nombor bulat je. Untuk soalan ni saja. Soalan akan datang nak kira mol nanti apa semua tu lain cerita lah. Tu kena pakai nombor point-point tu. Jangan tinggal. Okay. So boleh tengoklah exercise dalam saya punya modul tu. Kalau nak buat, kalau ada soalan boleh tanya lah. Okay. Kalau dalam kita nak buat satu report ataupun yalah report, presentation atau apa-apalah. Okay. Kita nak represent bentuk atomic structure ni takkanlah setiap kali masa kita nak kena lukis bulat. Payah kan? So, kita ada dua cara. Satu electron configuration, satu lagi dot and cross diagram lah. Okay. So saya kurang suka pakai slide ni punya. Kita tengok yang modul punya. Okay. Okay. So tadi kita dah habis kat sini. Boleh nampak saya punya modul ni kan. Okay. So untuk electron configuration. Okay. Kalau shortcut dia saya akan tulis macam ni lah. Electron configuration saya akan kalau dalam presentation ni saya akan tunjuk macam ni lah. Config So dia kena ada nombor, titik, nombor lah. Dot and cross diagram awak kena lukis bulat, pangkal-pangkal. Ada simbol dia, contoh nitrogen, contoh nitrogen. Aduh, payah pakai pen ni. Okay, nitrogen, so bulat, pangkal merujuk pada elektron dia. Pangkal dekat dia punya petala lah. Tu adalah dot and cross diagram So sekarang kita tengok electron configuration dululah. Okay. Untuk nitrogen, betul-betul nitrogen tadi aku bagi. Okay, nitrogen. Okay. Kita boleh tengok nitrogen punya electron configuration. Okay. Kalau contoh saya suruh berikan electron configuration bagi nitrogen. So jawapan dia adalah asal keluar ni. Okay. Dia akan jadi Yorobi. Asal kena dengan pen ni. 2.5 jawapan dia. Electron configuration ni merujuk kepada petala sebenarnya. Petala pertama, petala kedua, petala ketiga, 4 dan seterusnya. Dia dipisahkan dengan titik. Okay. So untuk electron configuration bagi nitrogen, okay. Nitrogen nombor atom dia berapa?
7. Nombor elektron? 7. So total dia mesti 7 kan? So 5 campur 2 7 kan? So susunan dia adalah electron configuration dia adalah maksud electron configuration adalah susunan nombor elektron. Susunan elektron lah senang cerita kan. Setiap petala tu dia ada nombor dia, maksimum dia. Petala pertama confirm 2 je yang maksimum boleh pergi. Yang lain tu 8 ada, 18 ada tu kita tengok balik nanti. Okay. So jawapan dia 2. Dalam slide ni dia bagi koma. Koma 5. Saya tak suka koma, saya suka titik. Saya belajar kat sekolah pun titik. Siapa-siapa belajar chemistry dulu? Betul kan? Titik kan? Bukan koma kan? Betul. Fahamlah, koma tu pelik pula. Kejap Cik Nas nak salin. Ya, tak apa. So, cara nak lukis ataupun nak tulis susunan elektron, electron configuration adalah kita tengok berapa elektron dia, yang mana kita boleh dapat daripada berapa nombor atom dia, yang mana nombor atom adalah represent kepada nombor proton. Proton sama dengan elektron, so total dia di situ. Kemudian kita buat susunan dia, ada berapa petala tu nanti kita boleh tengok macam mana nak tengok. Okay, so kalau ikutkan kat 7 ni, petala pertama confirm 2, petala yang seterusnya adalah yang selebihnya lah. So 5 campur 2 7 kan. So salah kalau saya letak 2 6. Maknanya total dia jadi 8. Kan? So sebenarnya total elektron yang ada adalah 7. Jadi salah lah kat situ. Saya tak boleh lah buat 8. Tak boleh lah saya buat 2,6. Titik 6. Sorry, bukan koma. 2.6. Tak boleh lah. Salah lah di situ. Sebab total dia adalah 7. Sebab tu kena faham dulu. Mana nak cari nombor elektron. Okay. So aluminium. Aluminium. Okay. 2, 8, 3. Okay, Cik Nas, kenapa lepas 8 dia terus pergi ke belakang? Kat sini kita panggil contact number. Satu petala, maksimum dia boleh pergi untuk mencapai kestabilan adalah 8. Pegang tu dulu, pegang yang tu dulu. Ya, saya tahu ada yang dah belajar, dia ada yang 18. Tu nanti. So 2,8 titik, sorry. 2.8.3. So total 2 campur 8, 10 campur 3, 13. So betul lah nombor elektron dia adalah 13. Boleh faham ke cara ni? Faham. Okay. So yang lain bolehlah kalau nak buat. Okay, kita tengok pada modul pula. Okay. Okay. So cuba tengok. Kalau nombor hidrogen. Hidrogen atomic number dia adalah 1. So 1 je lah. Jangan dia boleh letak 2 Okay. Dia tak ada titik-titik dah. Sebab dia 1 je. Petala dia pun 1 je ada. Elektron dia pun 1 je. Sebab dia paling ringan. Sebab tu lah hidrogen paling ringan dalam alam semesta kita ni. Dia lah paling ringan. Elemen paling ringan dan paling kecil. Okay. Untuk karbon pula. Karbon atomic number dia adalah 6. So 24. So buatlah 24 kat sini. Nitrogen 25 sebab dia 7. Magnesium 12 tadi. Kita tengok kan 12. So 2, 8, 2. Klorin 2, 8, 7. Sebab 17. 8 campur 2, 10 campur 7, 17. Okey. Copper dengan argentum. Ni pelik lah. Pelik lah. Kenapa 18 ni nak kata nombor paling stabil lah kan? Benda ni diguna pakai dekat bahagian-bahagian. Mostly dia duduk dekat tengah ni. Antara grup nombor 3 sampai grup 12 ni payah sikit lah. Dia nak kira pakai petala tu. Okay. Tips saya lah nak tengok petala kan, senang je. Dia ke bawah. Ni ada satu petala saja. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Saya lah. Dari 7 petala.
Okay. Contoh saya bagi Contoh tadi dia buat, kita tengok dia buat apa tadi, Argentum Cooper. Kita tengok Cooper. Okay, Cooper CU 29 29 dan petala dia sepatutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 petala. Okay, saya contoh, saya beri satu soalan lebih lah kat sini. CU 29 kan? Okay. So electron configuration dia adalah, okay, so sama saja. Nombor pertama 2. Dia ada berapa petala tadi saya cakap? Patutnya saya kira daripada atas 1, 2, 3, 4. Okay. So ada 4 ruang kosong. 1, 2, 3 lagi lah kan. Okay. So dia 29 tolak 2 dah tinggal 7, 27. Okay, 27. Kita cuba penuhi. Okay. Dia ada satu lagi kena check adalah ini grup kat mana? 11. Okay. Bila kata grup 11, nombor belakang dia 1. Okay. Tu tip saya bagi lah. Sebab dia duduk 11. Tak apply dekat ke 10 Susah pula nanti awak nak faham kan. Okay lah, nanti kita tengok. Kita go terus satu. 11. So group dia adalah 1 belakang. Jadi seterusnya dia punya electron configuration tadi dah 29 tolak 2 27 tolak 1 26. So kita kena fulfill dua-dua ni. So kita fulfill dulu nombor 8 kat sini. Okey, nombor 8. 8 campur 2 10 campur 1 11. 29 tolak 11 tinggal tolak 10 jadi 19, 18 lah lagi kan? 18. So 18 tadi sini. So betul tak jawapan dia? 2, 8, 18, 1. Okay. So samalah jawapan saya kan? 2, 8, 18, 1. So, Cik Nas macam mana Cik Nas buat tu? Tak faham. Okay. Nombor yang tengah ni jarang orang tanya soalan. Tapi kalau ada, gunalah tips saya tu. Jaranglah nak ada. Sebab biasa kita orang akan tanya. Cik Nas, yang 11 tu kenapa jadi 1 tadi? Yang chopper. Satu ni, Cooper. Sekejap, nak tahu. Nombor belakang ni 3, 4, 13 kan? Maknanya 3 belakang. 14, 4 belakang. 15, 5 belakang. 16, 6 belakang. 17, 7 belakang. Kiranya ambil nombor belakang lah. Tak percaya kita boleh buat satu. Kita buat boron. Boron kita cuba buat boron. Okay, 5 kan? So dia punya electron configuration 2.3. So 13 3 kan belakang kan? Macam tu lah. So nombor dia begitu. Cuma specialnya di grup sini ni 3 sampai nombor 12 ni dia lain sikit sebab elektron dia banyak. Okay, elektron dia banyak. So kedudukan dia, kepadatan dia macam ni lah. Dia penuhkan dulu mula-mula 2, kemudian 8, kemudian yang selebihnya di sini kita letakkan dia. Okay. Ada yang sampai 30 lebih, 30 berapa yang 18 campur 18 kot, 36 pun ada juga. Kita tak adalah tanya soalan student kat situ. Sebab apa? Electron configuration ni, cara tulis electron configuration ni dah tak guna pakai dah pun. Ni level SPM. Okay. Dan saya pun ajar awak sampai tahap ni je lah. Sebab kita dah tak pakai level ni. Kita dah pakai, kalau siapa-siapa tahu dia, kita dah pakai ni SPDF. Kita pakai level ni. Okay. Kita tak pakai nilai tu sangat lah. Nanti ada rasanya table, contoh table yang SPDF tu. Dia just, awak tak perlulah pening sangat nak tengok SPDF tu. Okay. Kalau awak cari sekali pun dekat internet,
Contoh awak cari kat internet. Okay. Electron configuration. Okay. Untuk Cooper. Okay. Nampak tak? Dia tak tulis 2, 8, 18, 1. Tak. Dia dah tak tulis tu dah. Dia tulis reference argon kepada dia punya energi depan D 3D 4S. Apa tu? Dah pening. Okay. So ni sebenarnya dia ambil daripada sini. Nombor ni adalah. Okay. Bukan saya tak ajar, semua silibus awak tak sampai tahap tu lah. Okay. Dia ada energy punya balance, kena tengok dia SPDF. Sebab tu saya cakap SPDF. S P D yang belakang-belakang ni akan ada F. Ni 4F. SPDF. Okay. So, saya tak nak peningkan awak. Awak aja belajar yang 288 tu cukup lah. Okay. Contoh kalsium ni buat je lah ikut base tu. Boleh je guna saya punya teknik cara yang saya cakap. Yang ni ke bawah ni berapa petala dia. Ke kanan ni awak boleh tengok dia punya nombor belakang. Okay. Tak applicable pada nombor kosong. Okay. Tak applicable sangat lah untuk nombor 3 sampai 12 ni. Berhati-hati sikit lah benda tu lain sikit. Dia kalau boleh guna cara saya pun mungkin level pertama ni je. Ataupun level 2. Level yang bawah ni lagilah tak boleh guna pakai dah. Cara saya. Okay. Sebab kita dah tak pakai electron configuration cara yang tu. Cara 288 ni tak. Kita dah pakai SPDF. Okay. So, jangan pening. Cik Nas. Guna je apa saja. Je. Macam mana Cik Nas dapat 8 dengan 18 tu? Macam mana 9. Okay. 2. 1 awak dah tahu kan? 2 dengan 1 dah tahu. 2 sebab petala pertama. 1 sebab petala terakhir dia 1. Atas dasar saya cakap dia ni duduk kat nombor 11 kan? Maknanya kat sini semua 1 ni. Belakang dia. 1 baris ni. Okay. So 2 dengan 1 dah 3 elektron kita ambil. So 29 tolak 3. Tinggal 20. Tinggal 26. Betul? Betul Siapa yang tanya tadi? 26. Okay. So kita penuhkan octet dia dulu pada satu tempat. 8 dulu. 2, 8. Betul? Yang ni dah capai octet. Yang seterusnya tu adalah lebihan dia. Okay. 2, 8, 18, 1. So macam tu cara dia lah. Okay. Dia tak ada formula yang senang untuk awak buat. Okay. Contoh lagi kalau daripada soalan ni, sekejap Okay. Tengok argentum. Argentum nombor dia 47. Kat mana argentum duduk? Argentum kan? AR Argentum. Mana argentum? Mana argentum? Siapa boleh bantu? Takut saya tak jumpa. ARKAG sir. Bawah copper tu sir. Bawah apa? Bawah CU lah. 47. Okay, sini kan. Okay. So, dia ni still duduk group 1 belakang. So, sebab tu jawapan dia 1 kat belakang. Sorry. 1. 2 depan. So, dia petala ada berapa banyak petala? 1, 2, 3, 4, 5. 5 petala. Kan? 47 kan nombor dia kan? AG ni argentum lah. Okay, tapi nama kita panggil silver. Okay. So ada 5 petala lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So kalau tengok sini betul tak 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kita penuhkan macam ni dulu. 2 dengan 1. Okay, 2. 1. Ada lagi 1, 2, 3. 4 kosong. Okay. Anggaplah ni kosong dulu lah. Tak nampak lagi lah. Senang kat sini lah.
AG 47 kan? 7. So kita ada 2 titik tak tahu, titik tak tahu, titik tak tahu, titik 1. 1, 2, 3, 4, 5. So kita cuba penuhi octet dulu. Mana 8. 8. 8. Kita cuba dulu. 2, 8, 8, 8. Okey. 8, 16, 24, 25, 26, 27. Ni 47. Mana ada berapa lagi? 20 lagi. So, saya pernah cakap, antara petala kedua sampai yang ke belakang, kita boleh isi 8. Kita boleh isi 18. Kita boleh isi 36. So, petala yang terakhir ni dulu kita cuba isi. Yang hampir akhir, Yang nombor belah 1 belakang ni kita tak boleh ubah. So 18. Mana ada satu lagi baki 10. So 18. 2, 8, 18, 18, 1. Kalau kita dah cuba fulfill dah 2, 8, 18, yang ni pun kena 1. Terpaksa lah. Kalau kata tak cukup lah. Kalau kata ada 57. Contoh. Kalau kata nombor lain-lain lagi, kita terpaksa lah pakai. So kalau kata 57, kemungkinan besar yang ni akan jadi 30, 18, 36 So 2, 8, 18, 36, 1. So nombor berapa tu? Bukan 47 lah. Okay. Sebolehnya kita nak kekal nombor 8 kat nombor 2 ni. Okay. Kita besarkan nombor yang belakang paling dekat ke akhir tu dulu. Sebab apa tau? Okay, kena faham. Makin dekat dia dengan neutron, dengan proton yang duduk kat tengah, makin kecil dia punya petala. Kalau perasan lah. Ni. Petala pertama kecil je. Kan? Petala kedua besar sikit. Muatlah 8. Petala ketiga muat lagi. Of course lah lebih pada 8 boleh muat. Tapi kestabilan dia capai pada nombor 8. Kena faham tu lah. Tapi yang sini dah tak boleh muat 3. Kalau dia masukkan 3, memang belaga. Dia akan tolak satu elektron ke belakang dia. Ataupun tolak keluar terus. Tengoklah atas energi dia. Activation energy dia. Okay. So, petala kedua ni 8. Petala ketiga 8 juga. Tapi antara petala kedua dan petala ketiga, yang mana lebih sesuai masuk 18? Sebab mestilah yang paling belakang. Yang lagi besar lagi. Jangan kacau lah yang belah sini kan. Jangan kacau. Masuklah dulu yang kat belakang. Bila ada satu lagi, saiz besar lagi. Kau pun yang belakang tu lagi besar dia punya nombor. Kita kena cuba masukkan. Boleh faham tak? Itu konsep dia. Faham. Konsep dia macam tu. Dia tak ada explanation. Yang saya cakap ni pun tak ada penerangan dalam buku pun. Dia logik. Lagi jauh daripada titik tengah, lagi besar dia punya bulatan. Bila lagi besar dia punya bulatan, lagi banyak elektron boleh masuk. Okey, tapi ingat nombor yang kita boleh masuk 8. Yang ni 2. Yang ni 18. Yang seterusnya mungkin boleh masuk 36. Okey. Gandaan 18 ni. Dia bukan gandaan 8, dia gandaan 18 sini. Sebab nombor, tak tahulah saya kenapa nombor tu. Setahu saya dia mencapai kestabilan pada nombor tu. Itu je yang saya boleh cakap. Okay. Mungkin boleh kaji lagi lah. Sebab tu kita dah tak pakai benda ni. Kita jarang pakai nombor 2, 8, 18 ni. Jarang. Sebab apa? Sebab macam saya cakap, sebab kita dah ada pakai SPDF. SPDF tu dia mengambil kira energi, dia mengambil kira kedudukan pusingan. SPDF tu dia dah tak tunjuk dalam bentuk bulatan orbit begini. So dia dah kat quantum level punya cara. Nas. Ya. Dengar. Dengar. Trichlorine boleh tak?
Klorin. Ah, sebab dekat Klorin berapa nombor? 3 petala 17. Klorin ni kan. Yang tu. So 2, 8, 7. Jawapan dia. Okay. Sekejap. Kenapa? Betul tak? Cuba confirm. Betul. Nampak tak? Petala dia ada 3. Ya. 1, 2, 3 3. petala. Nombor belakang dia 7. Sebab dia dalam grup 17. So mudah je sebenarnya. Mudah je. So senang je. Mula petala pertama buat 2. Petala kedua kita tak tahu. Petala ketiga nombor 7. So baki dia 7 campur 2. 9 tolak 17. Mudah kan? Cara saya lah. Saya tak tahulah kat sekolah yang siapa-siapa belajar chemistry. Awak pernah belajar cara ni tak? Sama. Sama kan? Lebih kurang kan? Pemahaman Sama. tu. Cuma betul kan saya cakap petala ketiga tu boleh masuk 18, betul? Ya, yang tu tak belajar. 18, 36. Tu saya tak pasti ada korang belajar ke Yang tidak. tu Saya tak ada kat silibus sekolah. Dah tu macam manalah korang, sebab soalan pun dia tak cover yang tengah ni. Kalau tanya soalan pasal electron configuration, dia mesti cover yang biasa. Group 1, group 2, group 13 sampai 18. 18. Confirm. Yang tu je dia cover. Sebab dia tahu dah kat tengah ni level diploma chemical engineering. Saya lah tu orangnya, salah satu. Saya belajar electron configuration bukan cara awak. Saya belajar cara SPDF. Dia boleh faham So tadi electron configuration dot cross. Saya tak suka pakai dot cross macam ni. Saya tak suka buat dot lah. Nyusah kan, baik bulat je kan. Dan bulat tengah ni tak ada lah, saya just tulis N je lah. Saya buat macam ni lah. Minta maaf kalau bulat saya tu tak bulat. 1, 2. So saya akan pangkas sini, 1, 2, 3, 4. Okay. 5. Itulah. Kan? So saya buat bulat macam ni. Cantik sikit lah, tolong ya. Tulisan tangan saya dah lah pakai pen ni. Dah pakai marker tu mungkin buruk juga. Okay. So macam itulah. Saya agak faham lah cara nak tukis. Benda yang sama, maklumat yang sama macam ni. 2, 8, 18, 1. Cuma kalau dia minta Cooper ni, so awak kena lukis lah. CU, contoh Cooper tadi kan. 2 kat sini, 8, kena lukis 18. Yang hujung sekali 1 je lah. Sini kena lukis 18, banyak lah. Ni 8, ni 2 je. Okay, faham Ya tak apa kalau kita pakuh tu dekat ke ia dijaga kot. Okay. Kita kena ambil position dia macam ni lah. Position dia macam awak nak buat pizza lah. Pizza Hut tu kan, pizza. Okay. Pangkas sini, pangkas sini, pangkas sini, pangkas sini. Okay. Lepas pada tu, kalau kata yang nombor seterusnya, dia biasanya elektron ni dia duduk pair, dia duduk berkawan, 2 orang. So, cukup berapa ni? 8 kan? 2, 4, 6, 8. Ini petala kedua dan kat atas lah. Okay, nombor seterusnya tu, yang 18 tu macam mana? Kan? Pandai-pandai lah awak buat kat sini. Isi 1 dulu, kemudian baru buat pair dia. So, berapa dah tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Lagi 2, pandai-pandai lah awak selit kat mana. Okay. So biasanya dia akan pair. Dia akan duduk pair. Tapi syarat dia penuhkan yang unpair dulu. Contoh macam nitrogen ni. Okay. Dipenuhkan macam mana? Cuba tengok Okay.
Dia penuhkan macam ni dulu. Nampak? Mula 2. Yang tengah ni tak boleh buat apalah, sama ada atas bawah atau pergi kanan lah. Yang seterusnya 1, 1, 1, 1, ada lebih lagi 1, duduklah kat mana-mana pair dia, duduklah. Kalau nak duduk sini ke nak duduk sini ke nak duduk sini, nak duduk sini. Dia duduk rapat dulu. Penuhkan dia 2, 2, 2, 2 dulu. Itu cara dia lah. Okay. Lagi beryllium. So 4 saja beryllium. Beryllium ada 4, so 2, 2 lah. So 1-1 je lah duduk jauh-jauh. Dia sebolehnya jauh. Tapi bila dah penuh dia akan duduk pair. Dia duduk berpasangan. Macam ni. Nampak? Dia duduk pair. 2, 2, 2, 2. Lepas tu lagi berapa tu? 1, 2, 3, 4 dulu isi. Kemudian ada lagi 2 lebih. 2 sini, 2 sini. Pulang lah. Dia tak ada salah pun kalau nak buat sini ke pair, sini ke pair, sini ke pair, tak ada salah. Tapi syarat dia duduk dekat kawasan sini, kawasan sini, kawasan sini, kawasan sini. Dia dalam bentuk T kan. Penuhkan yang tu. Soalan yang sama tadi tapi dia suruh lukis dia punya itulah. Okey. Boleh faham? Okay. Seterusnya kita tengok Lewis structure. Lewis structure ni dia termaktub kepada covalent bond. Ingat tak? Covalent bond tu apa? Covalent bond adalah salah satu compound. Kita ada 2 jenis compound. Compound pertama adalah molecular compound. Compound kedua adalah ionic compound. So covalent dia duduk kat mana? Boleh jawab? Siapa tahu? Siapa ingat? Covalent dia duduk kat compound mana? Ikatan covalent adalah ikatan bagi molekular ke ionic? Ionic. Apa tu? Ionic dia ada ionic bond. Molekular lah jawapan dia. Okay. Lewis structure dia hanya tunjuk elektron yang paling jauh. Elektron yang pada petala terakhir sahaja. Itu Lewis structure. Contoh tak? Saya tunjuk contoh, dia ada kat sini. Ni Lewis structure. Klorin. Cl17. So 287 betul? 287 lah. Betul lah. Electron configuration dia 2.8.7. So cara nak lukis Lewis structure adalah elektron terakhir sahaja, iaitu 7 tadi kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Dia hanya tunjuk elektron paling akhir. Paling akhir. So, elektron paling akhir di petala akhir ya, maksud saya. Okay. Kenapa kita pakai covalent bonding je? So dia ada sebab lah nanti. Okay. So kalau nak lukis klorin 2, gas klorin kan, Cl2. So dia akan lukis macam ni. Dia, ingat tak saya cakap ada ikatan dia kongsi. Ada ikatan dia memberi dan menerima. Untuk covalent dia kongsi. Dia share atom. Okay, dia share atom. Jadi dia kongsi atom. So bila kita kira nanti dekat klorin ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk klorin belah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga untuk belah kanan. Sebab dia share, dia kongsi, dia tak bertambah elektron untuk setiap satu. Dia kena sentiasa bersama. Okay.
Sebab tu kita panggil dia share. Dan bila kita kata share, dia adalah covalent. Okay, non-metal dengan non-metal. Ingat balik kan. Dan biasanya dia hanya ambil yang grup 8, grup yang dia yang bila kita sebut electron balance, okay, nombor yang kita nak capai adalah nombor 8 lah, octet. Okay. So saya tak sukalah lukis macam ni sangat. Saya lebih suka buat tinggal macam ni saja. Okay. Okay. So contoh lagi, hydrochloric acid. Acid hydrochloric. Okay. H dia non-metal dengan non-metal kan. Hydrogen kan non-metal, Cl pun non-metal. Untuk hidrogen dia hanya satu je elektron. So dalam petala satu dia hanya ada satu elektron. Petala pertama untuk dicapai kestabilan dia perlukan 2 elektron. Petala kedua dia memerlukan 8 elektron, iaitu octet number tadi. Okey. Jadi macam mana dia nak stabil? Sebab tu dia tak boleh duduk seorang-seorang. Hidrogen dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia perlu duduk at least dengan kawan dia, iaitu hidrogen juga. Ataupun dia gabung dengan orang lain, dia pinjam orang lain punya nombor. Okay. So hidrogen campur klorin. Okay. Klorin pula dia 7. Dia perlukan seorang untuk bagi elektron kat dia. Untuk berkongsi elektron dengan dia. Bila dia suruh berkongsi macam tu, so pasangan terbaik lah. H bagi kat Cl, Cl pun bagi dekat H. So pasangan yang baik. Jadi dia share lah elektron tu. Minta maaf ada je dia menangis. Okay. Okay, hidrogen perlukan satu lagi. So klorin pula memerlukan satu juga lagi. So bila dia berkongsi, dia jadi macam ni lah. Hidrogen bila kita kira ada 2, cukuplah untuk dia. Sebab dia hanya ada satu petala. Klorin pula, dia memerlukan satu, maknanya dia share satu lagi elektron daripada hidrogen. Hidrogen dia tak bagi elektron tu, dia share, dia akan duduk bersama je lah. Ke mana-mana dia pergi. So dia akan jadi satu ikatan macam ni. So ikatan ni adalah ikatan covalent. Samalah karbon. Untuk metana, etana, propana tu pun sebenarnya dia adalah covalent compound. Okay. So di ikatan dia macam ni lah. Dia ada 4 titik. Lone pair kita panggil, lone. Okay. So bila dia gabung dengan hidrogen, hidrogen perlukan satu. So ada 4 hidrogen nak bergabung kat satu ni. Cukup lah. Sebab tu dia jadi CH4. Kalau siapa yang dah go through untuk hidrokarbon lah nanti. Okay. Kenapa metana dia punya bentuk adalah CH4? Sebab C ada 4 elektron sahaja pada petala terakhir dia dan memerlukan lagi 4 untuk mencapai octet number. Kemudian dia berjumpa dengan hidrogen. Okay. Di mana hidrogen boleh provide dia satu elektron. Dan kalau hidrogen satu saja tak cukup, dia kena ada 4 hidrogen untuk jadi gabungan dia. Jadi CH4 methane adalah ikatan yang kita kenali sebagai covalent compound. Okay. So ini pun lebih kurang Lewis structure lah. Lewis structure sebenarnya dia perlukan titik-titik ni. Tapi saya terimalah jawapan macam ni, dia faham lah. Satu garisan lurus ni bermaksud ada 2 titik lah. Satu titik daripada karbon, satu titik daripada hidrogen. So macam tu lah cara nak lukis. So CO2 pun ada. Okay. O ada 6. O ada 6 elektron terakhir dia. Betul ke 6? Oksigen 8. 2 titik 6. So cukuplah 8. So betul lah 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk oksigen saja. 7, 8 daripada karbon dia minta. Dia pinjam. Kenapa titik dia macam belok? Menyengit. Tak kisah tu. Ah. Yang tu tak kisah. Yang tu tak kisah. Yang tu tak kisah. Okay. Kita tak ada masalah. Awak nak buat macam mana, titik atas, titik bawah betul-betul pun tak ada masalah. Tak ada masalah, okey je. Okay. So, okay, tu je lah. Untuk chapter ni, chapter 2 ada part 2. Okay, sebenarnya dah part ke berapa dah. Untuk video saya tak tahu dah part ke berapa dah. Untuk ni dah sinilah. Okay, so kita sambung lah untuk mass and moles pada kelas esok. Okay, so saya nak stop recording dulu.